Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita ni sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi di channel ini kita nak berkongsikan tujuan kita untuk nak berkongsikan ilmu tentang agama kita sendiri. Ya, kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Bagi siapa yang Allah nak berikan kebaikan padanya, Allah akan memahamkannya tentang agamanya sendiri. Jadi untuk itu kita tahu ya, kita ni macam-macam kesibukan yang kita ada di dalam hidup kita. Mana nak mengurus anak, mana nak mengurus pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita ni mungkin tak sempat nak membelit-belit kitab agama kita, kitab-kitab yang boleh memahamkan kita dalam agama kita sendiri. Jadi untuk itu saya memilih kitab yang berjudul Adat versus Ibadat. Tuan-tuan boleh tengok ni, jawapan kepada amalan kontroversi. Ya, jadi ini dikarang oleh Dr. Muhammad Nizam bin Abdul Kadir. Ya, yang mana saya dapatkannya di negara jiran, negara Malaysia, sebanyak RM18 sahaja. Harga bernilai se-value meal. Kalau kita beli value meal di McDonald agak dalam $7-8 begitu. Nah, itu habis-habis gitu je. Tapi dengan membeli kitab ini kita dapat memahami, dan dia boleh juga kita pass down lah. Kita pass down ke anak kita, saudara-saudara kita supaya dapat memahami. Jadi untuk itu kita nak kongsi, tapi kita tak go through bab by bab secara turutan, tapi kita nak memilih mana yang sesuai bagi kita. Jadi untuk itu topik pada video ini ataupun di saat ini kita nak membincangkan tentang bacaan surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Jadi kita tahu ibadah solat ini adalah satu ibadat yang wajib, yang semua orang tak boleh lepas. Ya, sebagai seorang Muslim, solat sakit ke waktu dalam keadaan yang macam mana pun tetap kena solat juga. Jadi mari kita tengok apa yang tuan kitab telah maktubkan di dalam kitabnya ini. Jadi beliau mengatakan bagi segelintir Muslim, mereka akan membaca surah An-Nas sebelum berlafaz usolli. Kan biasa kalau kita nak solat biasanya adalah lafaz niatnya, ya, usolli fardal maghribi 3 rakaatin adaan atau imaman atau makmuman lillahi taala. Jadi katanya ni sebelum nak melafazkan usolli, mereka segelintir Muslim akan membaca surah An-Nas. Nah, ini amalan menjadi kebiasaan bagi masyarakat di kampung, ataupun mungkin kalau di Singapura tak adalah kampung, ya. Jadi orang-orang lama lah kita panggil, selalunya sebelum nak mulakan solat mereka akan melafazkan atau membaca surah An-Nas. Dan amalan ini ditentang kerana tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Maka ia dihukum sebagai amalan bid'ah pula. Jadi apakah ini amalan bid'ah atau tidak? Mari kita tengokkan. Kata tuan kitab, kita akui bahawa kita tidak menemui hadis sahih bahawa Nabi SAW membaca surah An-Nas sebelum memulakan solat. Tapi mengapa masyarakat mengamalkannya? Nah, pertama, antara faktornya kenapa masyarakat mengamalkan surah An-Nas ialah meminta perlindungan daripada gangguan syaitan. Ya? Jadi kata Nabi SAW, ada sebuah hadis yang menyatakan terdapat ada seorang sahabat Nabi SAW menceritakan kepada baginda Nabi SAW bahawa bacaannya dalam solat itu tak teratur. Dia macam bebel, macam tak tahu nak cakap apa, macam itulah, ya. Jadi terdapat gangguan sehingga beliau hilang tumpuan seperti ataupun dan tidak khusyuk sekali. Jadi dia bukan saja bacaannya itu tidak betul, bahkan tumpuannya atau khusyuknya juga terganggu. Dan ni sahabat yang menanyakan pada Nabi SAW, ya. Saya ingat kita pun pada masa sekarang pun banyak yang terganggu, tengah solat teringat kunci, tengah solat teringat jemuran tak diangkat dan begitu, ya. Jadi macam-macam, dia rasa terganggu sangat.
Jadi kata Nabi SAW, "Dzalika syaitanun yuqalu lahu khanzab, fa idza ahsastahu fata'awwidz billah minhu. Watful ala yasarika thalatha." Yang artinya, itu kata Nabi SAW ialah syaitan yang dipanggil sebagai khanzab. Nah, ini syaitan pun ada nama yang memang khusus untuk mengganggu kita dalam solat kita. Maka apabila kamu merasainya, seram tak seram? Bila kita merasainya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripadanya dan berludahlah sebelah kiri kamu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi menyarankan agar andai kata kita rasa terganggu tengah nak solat, ya terganggu dalam solat ni, dia bukan luar solat ni, dalam solat rasa macam tak sedar hati, macam rasa hilang khusyuk, apa yang kita boleh lakukan ialah Nabi menyuruhkan fata'awidz billah, cakaplah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat, kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, perlu diingat, andai kata yang Nabi kata meludah, kalau kita sembahyang jemaah di masjid, jangan kita meludah betul kan, basah member sebelah. Ya, basah kuyup tak pasal-pasal kena ludah kita. Ni simbolik sajalah, ya. Kita boleh mengatakan, kita boleh buat macam kiri, puh, puh, puh. Begitu 3 kali. Dan ini kalau bukan meludah betul lah, ya. Jadi dalam hadis ni, ya, yang kita bacakan tadi, terdapat galakan agar umat Islam memohon perlindungan kepada Allah meskipun dalam solat. Nah, dalam hadis ini menyarankan agar kita mendapatkan perlindungan daripada Allah ketika di saat dalam solat tu sendiri. Nah, kalau dalam solat boleh minta perlindungan, fasta'iz billah fata'awidz billah minhu, nak berlindung daripada syaitan yang namanya khanzab. Apatah lagi kalau perlindungan tu sebelum kita nak melakukan solat, maknanya kita nak menghindari syaitan itu mendekati kita sebelum kita nak memulakan satu ibadah, lebih-lebih lagi ibadah solat kita. Jadi kata tuan kita, ya, himpunan daripada nas hadis ini menunjukkan bahawa ada gangguan syaitan ketika seorang Muslim ingin melakukan ibadah. Tak kiralah apa ibadah sekalipun, nak berzikir, nak baca Quran, nak solat, lebih-lebih lagi ada yang mengganggu. Jadi memang munasabah jika kita membaca doa untuk memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi amalan juga untuk kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk rumusan, maka tiada salahnya untuk kita membaca surah An-Nas ataupun istighfar sebelum kita memulakan solat. Dan pada masa yang sama, tiada satu pendapat ulama pun yang menyatakan bahawa solat seseorang itu batal atau tak sah apabila dibaca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Ya, jadi tak ada satu pun ulama yang mengatakan ini tak boleh, tak betul dan sebagainya. Dan justru itu sewajarnya kita berlapang dada dalam melakukan amalan ini. Jadi intinya adalah, andai kata kita ada ternampak orang yang melakukan itu, jangan kita katakan mana ada hadis yang mengatakan kena baca surah An-Nas. Kalau kita baca pun tak apalah, ini amalan saya, bapak saya ajar begini dulu. Jadi mana dalil? Memang tak ada dalil. Yang Nabi kata, yang ada dalil, yang Nabi kata minta perlindungan di dalam solat, tapi sebelum solat tak ada. Tapi tiada salahnya, kata tuan kitab, dan tak ada juga larangan daripada ulama untuk kita melarang amalan tersebut. Ya, jadi bagi jemaah ataupun tuan-tuan, puan-puan yang sudah sedia mengamalkan amalan ini, silakan teruskan amalan. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan bagi kita supaya kita dapat menjalankan ibadah kita dengan lebih tenang dan mendapatkan khusyuk di hujung-hujungnya. Jadi tuan-tuan puan-puan, jika anda rasa bermanfaat video ini buat anda, silalah subscribe, tekan button subscribe tu dan like, dan jangan lupa komen kalau anda ada soalan-soalan yang boleh kita utarakan. Dan jangan lupa, ini bukan yang terakhir, dan malah kita akan menyambung kitab adat versus ibadat ini supaya kita dapat lebih manfaat dan memahami agama kita sendiri. Kalau bukan kita yang memahami agama kita, siapa lagi? Jadi untuk itu kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.